Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you. Untuk jaya, kami satu contoh kembali kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak baca satu surah Al-Hujurat ayat 13. Ini yang saya bersama dengan Perikatan Nasional sekarang dan khususnya dari PAS, di mana Al-Hujurat ayat 13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan orang Cina dah ada pakai PKR dan juga DAP baca Quran, baca hadis. Walaupun dia baca tak betul pun tak apalah, tapi baik dia baca daripada UMNO tak baca langsung. UMNO ni Islam yang bodoh, tak baca Quran, tak baca hadis. Mari DAP dengan Pakatan Rakyat hak baru saja kenapa boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh merujuk. Soal jujur tak jujur tu dalam hati dia, tapi paling kurang dia boleh merujuk kepada sumber-sumber Islam dan bercakap tentang soal keadilan, bercakap tentang buruknya Rasulullah. Sebab sekarang ini isu yang paling penting ialah isu untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Itu isunya. Yang pertahankan prinsip, siapa yang mencairkan prinsip, siapa yang sanggup jual agama, tunggang agama kerana kuasa. Kita parti yang tak pernah tunggang agama kerana kuasa, tetapi kita tunggang parti untuk pastikan kuasa menjaga agama bangsa dan tanah air. Betul? Sebab itulah tuan-tuan dan puan, macam semalam dia ceramah, dia kata UMNO dah gadai perjuangan Islam, UMNO dah gadai perjuangan Melayu. UMNO sejak berkawan dengan DAP, jaga-jaga Malaysia ini akan pergi menjadi sebagai sebuah negara sekular. Betul? Hari ini dia punya strategi, dia akan pergi ke rumah-rumah orang UMNO, dia pujuk orang UMNO, cukup-cukuplah sokong UMNO. UMNO ni dah tak perjuangkan Islam, UMNO ni dah tidak perjuangkan Melayu. Dia berkawan dengan DAP, Malaysia ini akan berubah menjadi negara sekular. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terangkan kat sini. Pertama, kita kena faham apa dia maksud sekular ni. Ya? Apa maksud sekular? Sekular ni maksud dia apa? Maksud dia yang pada kata politik suku, agama suku. Ya? Makna dia kalau negara tu negara sekular, tak boleh dah ada apa juga dasar polisi perbelanjaan untuk agama Islam. Semua agama kena sama rata. Perlembagaan kita kena ubah. Islam bukan lagi agama persekutuan. Agama-agama semuanya sama saja dalam perlembagaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah tahyul politik yang PAS cuba bawa hari ini. Tahyul ni faham apa? Pemikirannya bukan balul. Tahyul. Pemikiran khurafat yang menyesatkan. Kenapa? Pertama, boleh atau tidak kita pindah perlembagaan? Boleh atau tidak? Dia kata boleh, sebab UMNO ini akan ikut telunjuk DAP. Okeylah, katakanlah UMNO ni semua dah jadi bengong, semua dah bengong, ikut telunjuk DAP. 30 ahli parlimen semua ikut telunjuk DAP. 40 campur 30, 70. Nak pindah perlembagaan kena ada 148. Nak cari mana 148? Oh ada, PKR pun semuanya bengong. Anwar Ibrahim pun jadi bengong dah, ikut DAP. Pun nak pindah perlembagaan. Islam ni tak lagi agama persekutuan. Ada ke tidak 148?
Sekarang dah tak ada sebab Syed Saddiq dah lompat. Ya? Okeylah. Tiba-tiba Syed Saddiq pun setuju nak pindah perlembagaan juga. 148. Boleh pindah atau tidak? 148? Pindah dalam hal berkaitan dengan Islam dan Melayu ada dua syarat. Dua syarat. Pertama, kena ada 148 2/3 majoriti dalam parlimen. Tapi syarat pertama tak cukup. Kena ada syarat yang kedua. Apa dia syarat yang kedua? Majlis Raja-Raja Melayu kena bersetuju. Maknanya 9 orang sultan-sultan Melayu kena setuju. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa agak-agak UMNO waktu gubal perlembagaan dulu cadangkan kepada Lord Reed supaya beri kuasa kepada Raja-Raja Melayu? Antaranya hal berkaitan dengan Islam, hal berkaitan dengan Melayu tak boleh pindah sewenang-wenangnya, kena dapat persetujuan Raja-Raja Melayu. Hari ini kita boleh tengok hikmah bijaksananya pemimpin-pemimpin UMNO waktu itu. Ya, apa dia? Inilah situasinya. Kalaulah saya katakan semua pemimpin UMNO yang menang dah dibeli, semua PKR orang Melayu Islam dah dibeli, kita masih ada 9 orang sultan-sultan Melayu yang akan terus pertahankan Islam dan Melayu. Setuju? Jadi di mana yang dikatakan negara ini akan berubah menjadi negara sekular? Sedap cakap mulut dia. Inilah masalah. Pakai lilitan lebay tetapi fitnah, tohmah, cakap menipu. Betul? Kita jangan ikut perangai macam mereka. Kita orang yang bertamadun, kita orang yang berakhlak. Kita bercakap berasaskan fakta. Itu pertama. Pindah perlembagaan, no. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat satu perkara. Malaysia ini sudah menjadi sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kalau sekular bermakna kita tak boleh ada sebarang dasar polisi yang berkaitan dengan Islam. Dalam hal ini, UMNO tidak akan mungkin menggadaikan perjuangan Islam Melayunya. Sebab itulah UMNO berada dalam kerajaan perpaduan hari ini atas asas untuk jaga prinsip-prinsip perjuangan kita. Setuju atau tidak? Itu sebab kita kena pastikan pelangai ini terus menyumbang satu dot untuk Kerajaan Barisan Nasional Perpaduan di Negeri Pahang Darul Makmur. Ya. Satu undi untuk Datuk Amizar, calon nombor 3, bermakna satu undi untuk parti kita terus menjaga kepentingan Islam Melayu Bumi Putra dalam Kerajaan Perpaduan di Negeri Pahang Darul Makmur. Pertama sekali, Datuk Seri Anwar ni kena faham memang betul kursi kosong tu. Tak dinafikan, banyak kosong. Sebab masa Datuk Seri Anwar berucap tu, selepas wakil daripada Israel berucap, kita bukan tak tahu masyarakat antarabangsa ni memang mengecam tindakan Israel terhadap apa yang dilakukan terhadap Palestin dan sebagainya. So ketika wakil Israel berucap, mereka semua keluar. So bila Datuk Seri Anwar pula berucap, memanglah mula-mula tu banyak kursi kosong. Time tu lah dia ambil gambar. Tapi selepas itu kita tengok ramai mula masuk ke dalam Dewan. Dan kemudiannya Datuk Seri Anwar dapat tepukan gemuruh daripada ucapan itu lebih kurang 9 kali daripada delegasi yang hadir. Yang menyampaikan kepada saya ni ialah Datuk Fuad Zakarsi. Datuk Fuad Zakarsi berada di dalam Dewan. Saya nak bacakan apa yang Datuk Fuad Zakarsi tulis. Datuk Fuad Zakarsi beritahu tadi, dia kata Astaghfirullahalazim. Itu kata hati nurani saya bila mendengar komen Sanusi mengenai ucapan Anwar Ibrahim di yang ke-78 di New York. Saya hadir di unggah tersebut, saya saksi hidup. Saya di dalam Dewan Persidangan Utama PBB. Saya duduk di kerusi VIP bersama Datuk Nazir Aziz, Duta Besar Malaysia ke US, dan Datuk Syakar, Speaker Kerajaan Negeri Pahang. Bahkan saya hadir 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu dan Khamis, mendengar ucapan ketua-ketua negara lain sebelum PMX berucap pada hari Jumaat. PMX diberikan 9 kali tepukan. 9 kali tepukan gemuruh dalam ucapan 15 minit tu. Bukan 5 je, tepukan gemuruh dia dapat. Sebab dia sentuh isu perang antara Rusia dan juga Ukraine yang telah memberikan kesan buruk kepada ekonomi global. Kemudian ketika Presiden Iran berucap, dia mengangkat Al-Quran tau. Tetapi tak ada siapa yang tepuk tangan. Angkat Al-Quran pun tak ada orang yang tepuk tangan. Ucapan Presiden Amerika Syarikat juga tiada sambutan daripada perwakilan. Lepas tu
Perdana Menteri New Zealand memberitahu dia rasa lega kerana orang ketiga bucap selepas Anwar. Lepas Anwar bucap dia 3 orang. Dia rasa tenggelam. Jika dia bucap lepas Anwar ni, dia bucap. Tenggelam lah dia kata. Dalam masa 15 minit tu, PMX sentuh isu perang Rusia Ukraine, isu Palestin, isu Myanmar, isu Islamfobia, isu low carbon dan renewable energy roadmap oleh Malaysia dan juga racism bentuk baru. Ternyata Sanusi kaki fitnah, apatah lagi guna gambar-gambar tanpa usul presiden. Kau tak pergi sana, kau main guna gambar je. Saya rakam banyak foto yang saya lampirkan. Sanusi menteri besar. Oleh kerana saya saksi hidup, maka dia wajar digelar pemimpin pembohong nombor 1 Malaysia. Ini kenyataan Datuk Puan dah kasih. Dia macam Zahid Ma'arif saya kalah. Dia buka je mulut, bohong.